macam mana pun kita nak cerita, bila sesuatu benda tu ada perkataan utility dalam nama dia kan, tak kira lah kita panggil utility knife ke, utility apa ke, tool ke, sebenarnya ia maksud yang paling penting sekali kat situ ialah ianya adalah satu benda yang direka bentuk untuk melakukan pelbagai benda. Jadi when it's a jack of all trades, it's a master of none. Jadi kereta yang ada nama SUV ni, tak kira dia X ke apa ke, XUV ke, SUV ke, yang pentingnya ada nama utility dalamnya, ianya ialah sebuah kompromi. Dan it does nothing really fantastic. Dan betul lah mana-mana pun, kalau kata kita cerita Porsche Cayenne sekalipun, Bentley Bentayga sekalipun, kalau Bentley Bentayga tu, apa yang dia bagus? Betul-betul bagus. Kalau dia yang betul-betul bagus kat bawa untuk mewah, Bentley yang sedan tu lagi mewah. Kalau Rolls-Royce Cullinan tu cekap, pergi off-road, nak lebih bagus off-road, pergi beli Land Rover. Jadi tak ada satu benda yang SUV ni dia boleh claim dia yang terbaik di dunia dalam mana-mana segi pun, tapi dia boleh buat macam-macam. Jadi samalah dengan kereta kita hari ni, iaitu BMW X3. Jadi hari ni kita berada di kawasan bekas Lombong. Sebenarnya ini di pinggiran Cyberjaya. Dekat sini dulu ada Lombong Bukit Timah, dan sini adalah satu lokasi yang terakhir di mana awak boleh datang untuk tengok kapal korek. Sampai tahun 1990-an masih lagi ada kapal korek di sini. Saya pernah datang ke sini untuk melihat kapal korek terakhir di Malaysia. Jadi hari ni kita datang ke sini sebab apa? Sebabkan nak menunjukkan kita hari ini memandu uji sebuah SUV lah. Itu ialah macam saya cakap tadi, BMW X3. Kita bawa dia ke sini pasal saya rasa sebagai sebuah SUV, tempat-tempat macam ni je lah yang dia akan dapat mengalami, di mana kereta ni akan betul-betul pergi off-road. Tapi off-road pun maksudnya masih lagi ada berupa macam jalan lah, tapi jalan batu kerikil, batu jalan pasir, dan bukannya betul-betul off-road di mana tidak ada laluan. So ada sikit lah kotor-kotor kan, saya saja bagi lenjan sikit. Kerana awak boleh tengok bila saya pandu di atas kawasan tanah lus ni, macam mana BMW X3 3.0 X-Drive bertindak ataupun bertindak balas. X-Drive tu sebenarnya satu ciri yang sangat penting untuk SUV pada saya lah, iaitu all-wheel drive. Kerana dia memberi satu kelebihan yang diperlukan sebenarnya untuk SUV ni. Kenapa? Jom kita tengok lebih dekat lagi. First kita tengok dari styling dulu. Pada saya BMW X3 ni lebih matang lah dia punya reka bentuk dia berbanding dengan yang generasi-generasi sebelumnya. Ianya sebuah reka bentuk yang semakin cantik. Saya sebenarnya bukan kaki sangat BMW X3 dengan X1 ni. Pasal pada saya rasa ia macam terlalu kompromi di situ dari segi saiz dan dari segi kualiti. Tapi ni buat kali pertamanya bila saya memandu kereta ni, ada 2-3 orang yang bertanya, yang mengatakan kereta ni cantik dan mereka sangat menggemarinya. Dan kita tengok dari segi dia punya visual language dia, saya rasa kereta ni dia sort of a transition car. Ini salah satu kereta yang pertama yang nak mula menggunakan the new styling language yang sekarang kita tengok dah makin crystallize dekat dia punya 3 series yang terbaru, dan juga the new 7 series yang grill besar tu. Jadi di sini kita tengok dia punya grill ni masih lagi yang kecil lagi, tak begitu besar macam kita tengok yang the 7 series ataupun the X7. Dan kita tengok juga dia punya reka bentuk lampu tu masih lagi ada lembut lah. Kalau yang baru ni nampak betul-betul garang, ini masih lagi ada lembut sikit dekat situ. Dari segi proportion saya kata kereta ni dah elok lah. Dah elok dah, pasal X3 ni tak boleh jadi 7-seater. Dia memang untuk 5-seater saja. Dan untuk konfigurasi 5-seater ni saya rasa ianya dah mencapai tahap optimum lah. Di mana kalau dia nak bagi lagi besar lagi, doesn't make sense, might as well beli X5. Untuk ini dia memang cukup-cukup lah. Untuk barisan kedua pun cukup selesa. Dan kalau ada 3 orang kat belakang barisan kedua tu pun boleh duduk. Tak begitu selesa sesuai yang duduk tengah, tapi boleh duduk. So saya rasa ini dah optimum untuk size X3 ni. Kalau dia nak besar lagi, might as well ambil X5 lah. Kita tengok dia punya dari bahagian tepi dia. Dari bahagian tepi kita tengok dia punya reka bentuk dia. This is urban rugged lah, this is not off-road rugged. Dengan dia punya black surround kan, dekat the wheel arch. Dan bahagian bawah tu juga ada black surround dan ada chrome punya finishing. So it's quite a simple and clean design. Cuma dia ada tu kemasan macam Avant tu lah. Jadi Avant ni saya pun Avant tipu.
Nampak event tipu ni, tak ada apa-apa kat sini sebenarnya. Ciri belakang kita tengok dia punya spoiler tu pun clean, very neat. Jadi antara BMW X3, Mercedes-Benz GLC dengan Audi Q3, yang mana satu yang paling awak suka? Sila undi di atas. Jadi bila kita tengok kereta ni, buka pintu tu, pintu ni dia menutup tak sampai habis ke bawah. Dekat sini masih lagi terbuka lagi. Dan ini kadang-kadang menjadi isu pada setengah orang. Kerana bila ada kotoran kat situ dan dia orang pakai seluar panjang masuk, bila kaki tu kena kat situ kan, ataupun nak naik, kaki kena kat situ, dia akan meninggalkan kesan pada seluar ataupun kain lah. Setengah-setengah SUV dia tutup sampai ke bawah, langsung tak ada peluang untuk habuk kena di situlah. Okay, ini bila kita duduk di ruang kabin belakang, kita nampak bahawa ruang kepala memang banyak. Ini terutamanya kerana kereta ni tidak ada panoramic roof. Ni kita nampak ada lekuk ni kan. Jadi lekuk ni lah di mana panoramic roof akan ada lah. Kalau ada panoramic roof mungkin ada 3 jari mungkin. Tapi sekarang lebih daripada 1 tangan lah ada atas kepala saya. Jadi ruang kepala memang tak ada isu. Walaupun kita duduk rapat ke sini pun tidak ada isu ruang kepala. Masih lagi banyak ruang kepala lah. Dan kalau kita tengok ruang kaki pun, sorry seluar ni putih sikit pasal dekat pasir, masih lagi ada ruang ni. Kursi depan ni dah biasalah setting saya. Dia dah ada ruang 1 genggam lagi kat depan. So memang tak ada masalah. Dan kat belakang ni aku ada biasalah, semua kereta dia tebuk sikit kan, nak bagi dapat curi ruang. Dan kat belakang ni ada tempat letak barang lah. Dan kursi ni walaupun kita dah turunkan habis segendah, untuk depan ni dia masih lagi mempunyai cukup ruang untuk kita masukkan kaki di bawah kursi. Jadi ini menjadikan dia lebih selesa sedikit lah. Dan yang bagusnya kat bawah ni dia lembut ada macam sponge kat sini. Dan sini pun ada macam sponge. So bila kita belaga dengan atas kaki kita ni, tak rasa sakit lah. Kita boleh tolak sampai ke dalam, dia belaga dengan sponge. So that's a nice little design touch yang you tak nampak lah, tapi ada dekat bawah ni. Macam biasa ada central armrest. Jadi central armrest ni dia ada juga 2 pemegangan cawan. Ini dia punya penutup untuk 12 volt outlet dekat depan tadi tu. Dan ini boleh ditutup untuk meletak tangan lah sepenuhnya. Dan yang ni dia tak ada true boleh tak boleh buka ni. Untuk setengah-setengah kereta dia boleh buka dan hantarkan julukan barang ke belakang lah. Tapi ini kereta hatchback, seat ni boleh turun, jadi mungkin tak make sense lah nak boleh buka benda tu. Jadi dengan armrest ni di depan kita ni, kita memang duduk selesa lah untuk 2 orang. Kerana dia punya tempat tangan kiri dan kanan ni sama level dia. So kita duduk selesa. Tapi kalau kita kena duduk dekat tempat duduk tengah, agak kurang selesa sikit. Jadi sekarang saya duduk dekat tengah-tengah ni. Ruang kepala tak ada isu, masih lagi banyak. Ruang lebih daripada 1 tangan atas kepala saya. Jadi tak berasa sempit walaupun seluruhan roof lining ni berwarna hitam pasal bumbung tinggi, garisan bumbung tu tinggi. Terutamanya kerana pasal tak ada panoramic sunroof lah. Tapi masalahnya tempat kaki saya ni kena duduk mengangkang sikit lah sebab memang tak ada ruang Dia boleh tengok sini kaki terpaksa buka besar sikit dan mencuri ruang. Dan disebabkan ruang kat sini pun sempit, jadi kita tak boleh nak masukkan sana lah. Kalau kita duduk bertiga kan kaki orang tepi dia masuk sana, tak muat 3 kaki dalam. Jadi kita terpaksa menyempil kat tepi ni je lah. Jadi ia satu situasi yang kurang selesa lah. Terutama sekali bila tempat duduk tu sini agak keras dan tinggi. Macam biasa BMW punya Isofix mount ni dia memang terbuka. Kali ni dia bagi tutup macam ni, flap ni dia melekat kat sini. Kadang-kadang dia bagi yang boleh cabut, yang ni flap melekat terus kat sini. Saya rasa ini satu reka bentuk yang lebih bagus daripada yang boleh cabut ataupun boleh buka lah, kerana dia boleh hilang. Tapi saya kira ini sesuai untuk mungkin kenderaan yang bukan macam 7 series lah. Untuk 5 series ke bawah sesuai, tapi untuk 7 dia orang pakai zip yang mahal tu lah, yang selalu kita nampak kat 7 series. Dan juga kalau dalam Rolls Royce pun zip yang sama juga yang dia pakaikan. Jadi sebagai sebuah SUV keluarga yang mewah juga, ianya mempunyai lubang aircon belakang yang mempunyai kawalan tersendirilah. Belakang ni single zone climate control. Dia boleh tekan auto ataupun boleh kawal sendirilah. Dan boleh kawalnya, menariknya, nak angin atas bawah pun boleh, angin bawah saja pun boleh, ataupun angin atas saja pun boleh. Nah, ini dah maksimum, minimum 16 darjah Celsius lah, yang paling sejuk sekali. Dan di bawah ni ada satu 12 volt outlet
untuk charging lah. Itu yang kita sedih sikit tu. Untuk kereta yang mahal daripada BMW, tak ada USB punya outlet, kena bawa adapter baru boleh pakai. Dan kalau kita tengok dia punya central tunnel ni agak besar sikit. Dan ini kita boleh faham dan boleh maafkan kerana kereta ni mempunyai X-Drive lah. Jadi perlu ada drive shaft untuk lalu kat bawah ni untuk menghantar kuasa ke roda belakang. Selain tu, saya juga suka tempat letak botol ni kat pintu belakang ni. Dia cukup untuk masukkan botol besar. Dan of course kemasan kat belakang dia pun cantik lah. Dia punya kayu dan kemasan metalik itu halus dan nampak mewah dengan kemasan kulit dan plastik lembut di seluruh pintu. So overall kabin depan belakang memang berasa lebih mewah daripada Mercedes-Benz lah, kualiti dia. Bahagian boot pula besar. Ruang boot ni lebih kurang 550 liter. Setanding dengan GLC tapi jauh lebih besar daripada Audi Q3 lah, yang memang agak kecil sikit. Dan dia juga flat lah floor, tak ada tempat rolling lip, tak ada, je senang tarik keluar masuk. Dan ada tempat tonneau cover lah, untuk barang yang mudah digunakan. Jadi untuk barang ni penting, kadang-kadang kita letak barang-barang berharga kat belakang. Dan yang bagusnya tempat untuk barang ni boleh disimpan di bawah lantai boot. Ini memudahkan kita untuk membawa banyak barang-barang yang lebih tinggi dan lebih besar lah. Terutamanya apabila kita nak turunkan kursi barisan kedua tu dan bawa barang besar. Di tonneau cover ni mudah dan elok digunakan tapi juga senang disimpan. Dia juga ada seat release. Tarik ni dia akan turun, seat depan, seat barisan kedua tu akan turun. Nampak di atas tu adalah dia punya lampu. Dan di sini juga ada 12 volt punya outlet. Dan di sebelah 12 volt punya outlet ada satu cangkuk. Cangkuk ni mudah lah, kita nak bawa barang-barang grocery ke, kita beli 1-2 bag, tak payah nak letak cargo net, boleh gantung di situ dan barang-barang tak jatuh bersepah. Sebelah sana juga ada satu lagi cargo net. Cargo net pula cangkuk barang-barang lah. Dan di bahagian tepi tu nampak tempat botol tu, ada tempat berjaring dan situ ada macam pelik strap kat situ, mungkin letak file ke apa ke, benda kecil-kecil mungkin boleh. Ini pula ialah anchor point untuk dia punya Isofix seat tadi lah, child seat tadi tu. Dan seperti yang saya cakap tadi, ni bawah ni tempat ruang pertama tu ada tempat simpan tonneau cover dan situ ada ruang simpanan barang tambahan. Kereta ni dia tak ada spare tire, so ada apa dia panggil, inflator kit lah. So kalau bocor tu kena boleh tampal dengan inflator kit tu okey, kalau setakat paku ke. Tapi kalau besar tak ada nak buat apa. Tapi ruang bawah barang tu memang sangat berguna lah. Dia tadi cangkuk kat rail tu, dia boleh bergerak. Dan dia ada juga macam hook kat situ. Yang saya pun tak berapa clear hook tu untuk apa, tapi ada hook lah kat situ. So ya, dan kita tengok dia punya build quality tu memang cantik. Ada whole thing, everything build quality cantik lah. Sampai dia punya boot floor ni pun balut dengan kapet atas bawah. Dan ada kunci, bukan ada kunci lah, macam slot untuk tahan dia tak bergerak. So secara keseluruhannya memang it's a very practical car. Dan of course datang dengan power boot. Secara keseluruhan saya rasa kabin X3 ni dia memang cukup mewah lah untuk kategori kelasnya. Pasal ini patutnya dibandingkan dengan GLC. Saya rasa bahan-bahan yang digunakan dalam BMW X3 ni adalah lebih baik daripada yang digunakan dalam Mercedes-Benz lah. Berasa dia punya kulit-kulit ni semua, kulit dan kayu-kayu ni semua, kemasan memang nampak halus dan lebih solid lagi rasanya, lebih padat dan lebih betul cantik dipasang dengan elok lah. Tapi dia punya reka bentuk itu sendiri ni saya rasa ini dah sampai ke muncak dah untuk gaya reka bentuk ni lah, dengan skrin terpacak ni dan kayu-kayu yang macam ni saya rasa. Dan saya rasa ni dah sampai ke kemuncaknya. Dan BMW saya rasa untuk next generation dia dah kena cari satu reka bentuk yang baru lah. Pasal ini to me dah sampai dia punya final conclusion lah, tak boleh nak disambungkan lagi. Pasal kita nampak sekarang memang salah satu ciri yang penting adalah skrin yang besar lah, yang bergabung daripada sini sampai ke sana. So mungkin BMW kena cari satu solution untuk menjadikannya skrin macam itu bersambung, tapi tak macam Mercedes lah. Saya kata lah, dia orang kan musuh ketat kan, jadi mungkin dia tak nak nampak reka bentuk tu sama. Tapi macam mana pun jenis ni dah memang nampak agak pelik sikit lah. Cuma bagusnya yang ni ialah pasal aircon ni duduk atas sikit lah. Kalau yang macam Mercedes-Benz tu
komprimi dia lah, aircon tu duduk kat bawah sikit. So this is a good design macam ni. Cuma dia nak kena fikirkan cara macam mana nak mengekalkan kedudukan aircon vent ni. Pasal banyak company lain dia letak kat belah bawah, macam Tesla semua skrin sebahagian bawah dan aircon ni bahagian atas. Tapi itu tak begitu bagus dari segi pemanduan lah, pasal kita nak tengok skrin ni kat atas, jadi position skrin ni dah elok dah. Tapi macam mana nak bagi dia nampak lebih cantik lagi, tak tahulah sama ada dia nak kena play dengan something kat sini lah macam mana ke. Tapi yang jenis skrin terpacak macam ni saya rasa dah mungkin dah sampai masa lah untuk ditukarkan. Tapi quality of material tak boleh nak komplain. Tapi apa yang saya boleh komplain sebenarnya, walaupun saya suka 3 series ni, macam-macam ciri yang ada yang saya berkenan. Engine 3 liter tu sedap, X-Drive tu bawa memang best. Tapi ciri-ciri keselamatan agak macam kurang sikit lah untuk kereta yang harga sebegini. Sebagai contoh, tak ada blind spot monitor pun, of course tak ada auto emergency braking, tak ada adaptive cruise control, ada cruise control biasa je. Zaman sekarang ni kalau ada cruise control biasa tu pada saya macam menyakat lah. What's the point ada cruise control biasa without adaptive cruise control, pasal just one more step bagi je lah radar tu and give us adaptive cruise control and reduce the stress. Dan awal dah bayar banyak-banyak macam ni, masih belum dapat adaptive cruise control. Dan untuk kereta pada saya lah, atas pada 120,000 lah, 100,000 tu patutnya dah bagi cruise control yang full sampai level 2, di mana kereta akan ikut sampai berhenti trafik. Pasal itu yang memang memberi kita banyak lagi keselesaan. Buanglah rim besar pun tak apa, buanglah enjin besar pun tak apa. Pada saya itu adalah ciri yang penting sangat-sangat selepas ciri keselamatan. Auto emergency braking, blind spot monitoring, side impact monitoring, itu semua memang bagus. Lane keeping assist, lane departure warning, memang itu semua bagus. Tetapi adaptive cruise control ialah satu ciri autonomous level 2 yang saya rasa yang sangat-sangat bagus lah pada saya. Pasal ianya bukan saja boleh membantu kita nak ikut kereta depan, tapi juga boleh mengikut lorong kan. So itu sesuatu yang rasanya patut diberikan lah. Yang lane keeping tu tak ada tak apa, tapi adaptive cruise control sampai level 2.0 tu memang saya rasa sesuatu yang kira wajib dah ada untuk kereta-kereta yang atas pada RM100,000. Okay, nak tunjuk dari segi pemanduan lah, sang kita memandu di atas laluan berpasir ni so memang grip agak terhad lah. Walaupun permukaannya loose gravel, jadi kita buat gerakan kiri kanan agak ganas dengan steering, tapi kenderaan kekal stabil. Inilah kelebihan sistem yang ada all wheel drive. Yang kadang-kadang kita rasa sedih bahawa banyak SUV di Malaysia sekarang ditawarkan dengan sistem two wheel drive sahaja atau front wheel drive sahaja. Memanglah betul kebanyakan pemandu SUV tidak akan membawa kenderaan mereka pergi off-road, tapi kadang-kadang bila dalam keadaan begini, keadaan yang agak licin ataupun loose surface ni, dia akan membantu bila kereta tu besar kan. Dan juga bila dalam keadaan hujan di atas lebuh raya, kalau sistem tu all-wheel drive, dia akan membantu memberi cengkaman yang lebih dan kestabilan yang lebih kepada kita. Dan untuk BMW X3 ni, dia punya suspension juga bagus dan dia menyerap hentakan agak bagus, dan ini menjadikan kabin kita terus selesa. Ni kita cuba untuk memandu dengan agak ganas di selekoh-selekoh di sini yang kawasan loose surface ni, dan terbukti sistem all wheel drive tu memang banyak mendatangkan manfaat lah. Jadi di situ X3 yang ada all wheel drive ni, memang 3 liter ni memang mempunyai kelebihan yang banyak ke atas sebarang SUV yang hanya mempunyai sistem two wheel drive ataupun front wheel drive lah. Dan enjin juga yang dibekalkan, enjin 3 liter ni, dia juga enjin yang suka untuk bekerja keras jadi dia tak ada kasar. So seronok kita nak tekan. Kat sini memang bunyi macam kasar sikit, bukan bunyi kasar enjin tapi bunyi kasar batu duduk langgar bahagian bawah kabin. Tapi secara keseluruhannya kereta X3 ni memang mempunyai noise level NVH yang agak rendah. Kat sini mungkin bunyi itu batu tu naik tu banyak, tapi kalau di atas lebuh raya, ianya memang cukup senyap lah dengan kotak gear yang ada ni, dengan nisbah-nisbah gear yang diberikan. Memang ianya tidak berjalan pada kelajuan yang tinggi enjinnya bila di lebuh raya. Di kelajuan lebuh raya 110-120, enjin berputar 2000 RPM ataupun kurang sikit daripada tu. Jadi ini bukan saja menambah keselesaan, tapi juga menambah fuel economy lah, membantu untuk memperbaiki fuel economy level. Dan secara keseluruhannya X3 ni saya rasa
BMW dah tiga generation dah dia orang buat SUV So dia dah cekap dan dah faham dah macam mana nak menghasilkan sebuah SUV yang rasa macam BMW. Dan yang X3 ni saya rasa it's still an SUV. Macam saya cakap, apa-apa yang nama utility tu tetaplah utility, but at least dia punya feel dia tu dah rasa lah, you boleh push dia and rasa feel like it is a BMW, where the steering feedback and the chassis, everything, the overall feel is that of a car yang memang fokus towards the driver. Dan itu kita tengok masih lagi nampak lah dalam dia punya reka bentuk sekalipun. Sebagai contoh macam saya cakap tu lah, dengan skrin tengah tinggi tu, memang diletak kat situ walaupun adalah agak hodoh sikit, kompromi yang dia orang buat juga, kerana ianya adalah posisi yang terbaik untuk pemandu. Kalau dia duduk kat bawah mungkin cantik, mungkin apa, tetapi ia tidak membantu pemandu, akan menjadikannya yang lebih rumit untuk seorang yang mengendalikan kereta ni seorang lah. Kalau tak ada passenger sebelah, dia nak adjust macam-macam susah kan. So dari situ saya rasa X3 ni dia memang sebuah SUV yang kita boleh pilih kalau anda seorang yang mahukan SUV yang driver friendly, yang fun to drive on the weekend, and it's not too big, not too powerful, and not too expensive. Jadi dalam X3 ni sebenarnya ada satu benda yang saya tak begitu berkenan sikit, iaitu ni. Kalau awak boleh tengok, benda ni dia berada satu macam plastik punya kemasan lah kat bahagian dalam, kemasan plastik ni. Dan kemasan plastik ni dia tajam tau kat bucu ni. Dan ianya memang terjojol keluar. Jadi kalau kita pegang kiri kanan sama, sebelah sana pun sama, memang berasa kasar. Jadi itu saya rasa pelik sangat lah. Empat pintu sebenarnya rasa kasar. Kat belakang pun sama. Kat sini memang berasa sangat bila kita letak tangan kita tu. Dia memang scrape, boleh dengar So pelik sangat kat sini. Kenapa BMW belakang begini? Padahal kalau dia buat macam lebihkan kulit ni, yang ni tersorok ke dalam, adalah lebih nampak lebih elok dah, tidak rasa kasar macam ni. This is satu benda yang saya rasa peculiar lah. Mungkin dia orang terlepas pandang apa ke, takkan dia orang sengaja nak pergi macam ni, saya tak tahu. Di kereta yang kita pandu uji hari ni ialah BMW X3 3.0 X-Drive Luxury. Harga dia RM313,800. Dan untuk harga tu kita dapat ada beberapa perkara yang kita ngam juga, iaitu enjin 2 liter ni, 4 cylinder ni, 252 horses dan 350 Newton. Enjin memang likes to rev hard, and yang bestnya dia dipadankan dengan one of the best automatic gearbox in the world sekarang, dia Speed Steptronic from ZF. Ni bukan dual clutch lah, tapi dia punya change memang seamless, memang well known, proven, reliable, durable, tahan lah. So it's a very good combo. Dan dia punya performance pun okey sebenarnya, 6.3 seconds to 100 km per hour, and 7.6 liter untuk setiap 100 km. Itu ikut dia punya kiraan European lah. Dan top speed 240 km sejam. Cuma bila kita tengok tentang dia punya ciri keselamatan lah, ini memang sangat-sangat wanting lah pada saya lah. Tak ada adaptive cruise control, tak ada blind spot monitoring, tak ada auto emergency braking, dan tak ada collision warning. Ini semua ciri-ciri yang ada pada kereta yang jauh lebih murah. In fact, produk Asia pun dah ada, produk Myvi dah ada, produk dah ada lah kereta berhasiat, cakap ni itu je lah. Dan ini menyebabkan dia punya skornya jatuh dengan agak teruk. Walaupun dia ada macam-macam ciri-ciri yang bagus, macam auto stop start, ada at least ada keyless entry lah. Mercedes punya GLC yang basic tak ada keyless entry pun tak ada. Dan itu yang menyebabkan skor dia ni agak teruk sikit lah. So jom kita bagi skor pada kereta ni. Jadi untuk reka bentuk luarannya, saya bagi kereta ni 6.5, agak average, pasal I don't think SUV X3 ni nampak anything like outstanding ke very interesting. It's a very average looking car. Dan reka bentuk kabin tu, saya suka kualiti bahan-bahan dalam kabin, tetapi dia punya reka bentuk tu sendiri saya rasa dah a little bit dated lah. Dari segi practicality juga saya bagi dia 6.5, kerana tak ada plug untuk charging kat belakang, kena bawa 12 volt punya adapter, which is a bit embarrassing lah for a car of that price. But otherwise it's quite useful and practical. Ada 3 zone climate control, so it's still 6.5. Pemanduan dia lebih sikit lah, 7.0, because ada all-wheel drive, and the engine and gearbox combo is really fantastic. And secara keseluruhannya, this is one SUV that you memang boleh have quite a bit of fun with on twisty roads lah. Terpulang lah kalau keluarga awak okey kan.
So value for money, I cannot give it more than 6.0 sebab banyak sangat ciri-ciri keselamatan yang tak ada pada harga ni. Itu menjadikan secara keseluruhannya kereta ni average lah 6.5 out of 10. Setakat situ saja review kita kali ni. Kalau awak rasa bagus, tolong tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Kalau pertama kali datang, tolong langgan channel kita dan tekan butang loceng supaya awak boleh tahu bila kita upload video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.